Malah ni lewat sikit ni. Baru ni kita sudah baca dah, tak perlu baca semula. Yaitu hadis حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبح بدته وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد محمد بن عباد أسيد أستاذ yaitu Imam Muslim dengan sanad yang meriwayatkan daripada Yazid bin Abi Ubaid maula Salamah bin Al-Aqwa' daripada Salamah bin Al-Aqwa', katanya kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Khaybar. Kami berjalan pada waktu malam, maka ada seseorang dari kalangan orang ramai berkata kepada Amir bin Al-Aqwa', tak bolehkah engkau perdengarkan kepada kami nyanyianmu, sedikit nyanyianmu? Wa kana Amir rajulan sya'iran. Amir adalah seorang penyair. Dia pun turun lalu mengheret unta-unta orang dengan bernyanyi, dengan mengatakan, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina faghfir fida'an laka maqtafaina wa thabbitil aqdama in laqaina wa alqiyan sakinatan alaina inna idhan sihabina ataina wa bis siyahi awwalu alaina. Itu katanya, ya Allah, jika tidak kerana-Mu nescaya kami tidak mendapat petunjuk, dan kami tidak tahu bersedekah, kami tidak tahu bersembahyang. Ampunilah. Semoga Engkau semoga diriku dijadikan tebusan untuk-Mu. Maqtafaina, yani ampunilah maqtafaina, apa yang telah kami lakukan. Wa thabbitil aqdama in laqaina, dan tetapkanlah pendirian kami apabila kami bertemu, yakni musuh. Wa alqiyan sakinatan alaina, dan campakkanlah ketenangan kepada kami. Inna idzan sihabina ataina, kami apabila diseru, yakni untuk berperang, kami datang, terus datang. Wa bis siyahi awwalu alaina, dengan suruhan mereka mengharapkan kami. Situ kesimpulannya, semua tu kita sudah baca dah baru ni. Dalam riwayat ini cerita tentang Ghazwah Khaybar lagi. Diceritakan daripada Salamah bin Al-Aqwa'. Dia kata, ketika keluar ke Khaybar itu, pada malam tu kami berjalan. Dalam ramai-ramai orang tu adalah kata kepada Amir bin Al-Aqwa'. Amir bin Al-Aqwa' ni pak saudara kepada Salamah bin Al-Aqwa'. Ada juga ulama berdasarkan setengah-setengah riwayat mengatakan adik-beradik dia. Akan datang pada sebut, dia kata saudara saya. Mana adik-beradik dia? Dan ini tidak menjadi masalah, sebab zaman jahiliah tu dia boleh jadi berlaku begitu. Adik-beradik poyola dari satu segi pak saudara. Muka dia dari segi perkahwinan ni kan tidaklah seperti kita. Dari segi ikatan syariat tu ada. Yang ni pengaruh jahiliah tu boleh jadi berlaku begitu. Amir bin Al-Aqwa', sebenarnya Amir bin Al-Aqwa'. Al-Aqwa' tu namanya Sinan pun orang panggil juga. Amir bin Sinan. Salamah bin Al-Aqwa'. Al-Aqwa' tu Salamah bin Amar bin Al-Aqwa'. Jadi Al-Aqwa' tu datuk dia. Datuk dia, bukan ayah pada Salamah tu. Salamah bin Al-Aqwa'. Sebenarnya Al-Aqwa' tu datuk dia. Al-Aqwa' tu orang panggil juga Sinan. Nama ayah dia sebenarnya Amar. Adik-beradik kepada ayah dia tu pak saudara dia lah maksudnya. Namanya Amir. Ni lah hak berkenaan Amir, yang diminta oleh orang supaya dia menyanyi. Sambil-sambil arak unta tu menyanyi. Dia pun turun lah, tak ada apalah, turun. Lalu dia Yahdu ni nyanyian untuk mencergaskan unta dan menyegarkan orang-orang dalam perjalanan itu. Unta ni dia sejenis binatang yang memang dia jadi cergah apabila orang menyanyi. Apabila orang menyanyi, berlagu, ada irama, dia jadi cergah, jadi segar. Orang pun begitu juga kan.
Orang begitu juga kalau dengar lagu kau gapo kan dia jadi segar. Walaupun lagu yang dimaksudkan di sini ialah lagu yang baik. Itulah hak berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada benda hak tak molek tu. Tak ada unsur-unsur yang tidak baik tu, tak ada. Seperti kita tengok sana lah. Itulah yang dilagukannya. Cuma dalam bentuk rangkap-rangkap gitu. Hak ni kita baca tu berdasarkan kalau irama rajas lah. Rajas tu satu irama lah. Lagu tu bunyi, kalau nak buat lagu macam-macam lagu boleh buat tu. Boleh buat. Asal dia hanya begitulah. Dia pun turun menyanyi. Menyanyi itu hak sani. Artinya nyanyian dalam Islam ni tidak dilarang. Boleh berlagu, menyanyi, terutama untuk mencerdaskan diri kita, menyegarkan diri kita, tak apa, asalkan unsur dia tu baik. Tidak ada yang tidak molek. Kalau hak tidak molek tak boleh lah. Gitu. Lepas tu dia sebut ni, laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina, dan seterusnya. Satu perkara di sini teringat, sebab duduk sehari dua duduk tengok ada beberapa perkara tentang hadis maudhu'. Di antara hadis maudhu' kan ada kan selalu disebut oleh orang-orang tasawuf, laulaka lama khalaqtul aflak. Kalau tidak sabitmu aku tak menjadikan falak-falak yang di langit bumi ni. Mana Tuhan kata itu aja kan, dengar, itu hadis maudhu', hadis palsu, bukannya hadis pun. Hadis palsu ni dia ada usul dia, ulama kita buat untuk nak kenal dia. Di antara usulnya iaitu bercanggah dengan bahasa Arab. Hak tu bercanggah dengan bahasa Arab. Nabi tak kecek lemah bahasa lagu tu. Dia kuat bahasa dia tu kemah. Nombor satu, orang Arab tak boleh lawan. Orang lain pun tak boleh lawan. Dia kecek kemah kaedah dia. Tiba-tiba kita tengok dalam dikatakan hadis itu laulaka. Kalau kita belajar nahwu tahulah ka tu gapo. Ka tu gapo? Dhamir apa? Dhamir mansub ataupun dhamir majrur. Ka itu, sedangkan selepas laula dia tidak. Mahal itu bukan mahal majrur, tapi mahal marfu'. Sebab tu cuba tengok sini. Laula anta, bukan dia kata laulaka. Sebab anta itu dhamir marfu'. Tu hak betulnya. Laula antum lakunna mu'minin. Kalau tidak sabit kau antum, bukan laulakum. Tengok dalam Quran sebut. Mana kalau kita tengok Quran, tengok hadis, tak ada guna lagu tadi. Tak ada guna dhamir selepas laula tu lagu tu tak ada. Itu ulama tahu. Ini hadis tak lagi. Dia tahu lalu. Lepas tu hak kita nak sebut di sini, faghfir fida'an laka. Fida'an laka tu orang panggil, kalau dari segi nahwunya orang panggil jumlah mu'taridah. Bukan maknanya yang ditebusi itu, yang dikatakan ku tebus engkau, itu bukan makna Tuhan sini. Allah, bukan. Allah nak tebus hak ke dia. Tebus-tebus ni orang kata gini ni untuk orang tu dibimbangi dia tu. Dibimbangi dia kalau dia ni dirundung apa-apa kesusahan, malapetaka. Mana minta kalau boleh jangan kena dia, kena kita pun tak apa. Itu maksud fida'an laka ni. Ku tebus diriku, ku tebus engkau dengan diriku. Itu makna fida'an laka. Ku tebus engkau dengan diriku, mana aku sanggup letak diriku ni dalam bahaya, biar engkau selamat. Tuhan mana ada lagu tu, tak perlu. Apa makna fida'an laka? Kalau kita baca terus gitu, dia jadi macam dah minta ampun dengan Tuhan, lepas tu kita kata ku tebus engkau dengan diriku. Mana tebus Tuhan? Mana Tuhan dalam bahaya kau? Tidak. Sebab itu orang panggil ini jumlah mu'taridah. Jumlah mu'taridah dia boleh berlaku iltifat, orang panggil. Dalam ilmu balaghah dia iltifat. Saat dia duk kerja ni, tiba-tiba tu dialah ke lain. Itu boleh berlaku. Hak ni pun begitu juga. Fida'an laka ni sama ada dia kata kepada seseorang yang ada dekat dia,
Atau maksudnya dia kata dia tuju ni kepada Nabi SAW, bukan kepada Allah. Di sini Imam Nawawi bahas panjang lah, jadi kesimpulannya rekah ceritanya kita nak itulah. Tidak boleh mana kalau kepada Allah. Hak ni dia tuju kepada Nabi. Hak dia minta ampun tu dengan Allah. Maktafaina itu jadi maf'ul kepada ighfir. Jadi engkau ampunkanlah maktafaina, apa yang telah kami lakukan. Celah-celah tu dia kata ku tebus engkau. Pasal apa? Pasal hak ni tahu tentang Tuhan, tahu tentang hidayah, tahu tentang semaya, tahu tentang puasa ni sabit dengan Nabi lah. Dengan sebab itu kita sanggup segala-galanya kerana dia. Gitu. Wa alqiyan sakinatan alaina, minta Allah SWT tetapkan pendirian, jangan bergoyang, jangan tidak tetap apa ni kaki tu. Begitu juga minta Allah SWT turunkan, berikan ketenangan. Ketenangan barulah boleh menghadapi musuh. Lepas tu dia cerita mana dalam untuk membangkitkan semangat, tak apa kita zahirnya nampak akak diri pun tak apa. Misalnya sini, inna idzan sihabina ataina, kami apabila diseru terus datang. Jenis tu kami ni, bukan jenis penakut. Mana puji dia angkat diri untuk naikkan semangat, tak apa. Ada unsur-unsur lagu tu ketika perang menaikkan semangat, sebutkan kelebihan kita. Kalau duk sebut hak kurang jadi lemah semangat. Tak apa sebut lagu tu. Kalau tak boleh Nabi tegur dah. Ini menunjukkan boleh. Wa bisyahi awwalu alaina, dengan tempikan ataupun teriakan mereka percaya kepada kami, mereka berharap kepada kami. Bila orang panggil kami itu mana dia percaya kepada kami, kami akan pergi tolong. Jenis tu. Kami ni jenis tu. Kami tu siapa? Sahabat-sahabat lah. Pendukung Nabi SAW tu, lagu tu sifatnya. Maka Nabi SAW bertanya, man hadha sa'iq, siapakah yang memandu unta itu, yang mengheret unta tu duduk depan tu? Orang pun kata Amir. Nabi SAW pun kata yarhamuhullah. Faqala rajulun minal qawm, terus ada satu orang daripada orang ramai-ramai itu berkata. Dalam riwayat yang lain, dalam Bukhari, dalam lain, dalam Muslim pun tempat lain ada sebut Umar, Sayyidina Umar hak kata tu. Bila Nabi SAW kata yarhamullah, semoga dia dirahmati Allah, maka Nabi SAW kata ada seorang dari agama-agama tu, iaitu Sayyidina Umar, kata wajabat, tertudah. Dia kata tertudah kalau lagu ni sudah pasti. Wajabat itu mana? Sudah pasti. Ya ledah. Kalau kita bahasa Kelantan, ya ledah kalau lagu ni. Ya ledah tu apa dia? Maksudnya sahabat-sahabat ni dia faham benar. Kalau tengah-tengah dalam peristiwa gini, tiba-tiba Nabi doa. Nabi kata yarhamuhullah, ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuninya. Kalau Nabi kata begitu, semoga Allah merahmatinya, orang itu nak mati. Sahabat-sahabat faham tak? Maknanya dia akan mati, dan mati dengan penuh limpah kurnia dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Sebab tu Sayyidina Umar terus kata wajabat, sudah tentu dah. Ya lah dah. Laula amta'tana bihi, kenapa tidak engkau biarkan kami bermesra lagi, sempat bersukaria lagi dengannya. Dia kata gitu. Bapa tak pelewak sikit. Dia tahu dah, moga Allah Subhanahu Wa Taala takdir lagu tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak boleh ubah. Tapi manusia ni kan, supaya anak kita hak saya kita hak saya, apa tidak lambat sikit. Kalau lambat sikit dah lah, kita gana-gana, kita kata dah bermesra dulu, baik-baik ke atau apa-apalah kita nak buat dengan dia tu. Itu makna laula amta'tana bihi. Qala fa'ataina Khaybar. Salamah kata, kami pun sampai ke Khaybar, kami kepung dia. Kami kepung Khaybar itu. Orang Yahudi naik atas benteng dia, dia ada benteng dia. Kukuh lah benteng dia, kubu dia. Kami kepung dia situ. Ni reka cerita lah ni. Sebelum pada nikah surah dulu, lepas pada tu ada sebahagiannya dan lari masuk dalam tu lah, dalam kubu tu.
Kami kepung situ sampai lapar kami. Lapar lah. Beberapa hari. Lapar yang amat sangat, kata dia. Kemudian Allah memberikan kemenangan kepada. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan memberi kemenangan kepada kamu dalam menguasai Khaybar ini. Itu Nabi kata. Sebelum lagi benar, Nabi kata tu. Bila tiba petang tu, petang hari yang orang Islam dapat kemenangan itu, mereka pun menyalakan api. Api nyala. Rata. Banyak api. Nabi SAW pun kata, apa api ni nyala gini mau ni? Untuk apa nyala gini mau? Mereka pun kata, untuk nak masak daging. Nabi pun tanya, daging apa? Mereka pun kata, daging himar kampung, daging keldai kampung. Maka Rasulullah SAW bersabda, lera. Kalau kita kata bahasa Kelantan dah, ahriquha lera. Cuah. Gula tu cuah. Dah pecah bekas tu. Itu dia. Faqala rajulun, ada seseorang berkata lepas pada Nabi kata begitu, atau mereka curahkan, tuangkan, buangkan, dan mereka masuk saja, mana tak payah pecah. Nabi SAW berkata, auzaka, ataupun begitu, kalau tidak pecah pun basuh, mana makan tak boleh. Qala falamma tasaffal qaumu, bila orang ni berhadapan, orang Islam berhadapan berlawan dengan musuh ni, dia tubik seorang sama seorang dulu. Dia tubik seorang sama seorang dulu. Dalam riwayat yang lain akan datang ada disebut tubik marhab. Ni ketua perang dia tubik. Lawan seorang sama seorang. Tubik dengan hak ni. Jadi hak tu tetok dia sangga dengan perisai tu, dia pun itu kat bawah dia. Dia nak pukul kat bawah tu, hak tu pisah dia melanting mari kena dia sendiri. Maka matilah dia dalam peristiwa tu. Itulah cerita. Nabi kata ya rahimahullah tadi itu sungguh berlaku. Berlaku. Jadi hak nak sininya kepada dia, iaitu daging himar. Daging himar itu Nabi SAW suruh cuah. Apa suruh cuah tu? Kalau benda ni boleh makan, benda halal, dia tak suruh cuah. Sebab bazir, Nabi SAW larang bazir ni. Dan dia larang idha'atil mal, mensia-siakan harta benda. Ni dia suruh cuah, maknanya tak boleh makan lah. Ulama-ulama, kebanyakan ulama buat kesimpulan, keledai ataupun himar kampung, kalau himar hutan tak apa, himar kampung tak boleh makan. Sebab apa? Dia pegang hadis ni, Nabi suruh lerak tu, menunjukkan najis, dan dia suruh pecah. Kalau tidak pecah pada sahabat tu kata kalau basuh lah ke mana? Tak apa juga, kena basuh lah. Tidak kata lerak saja. Kok mana-mana menunjukkan najis. Dan najis ini dia ada kesan dia. Walaupun kuah kita kata, daging tu dia tubikkan air dia, jadi dia kena najis. Sebab itu Nabi SAW suruh basuh kurang-kurangnya. Kalau nak guna lagi pun, kalau tidak pun pecah. Jadi pecah tu maknanya perintah yang lebih keras lah. Sebab apa? Nabi SAW tak tanya dia dulu. Tak tanya dia dulu. Nasib baiklah dia ada, kalau tidak sebab tu dia perintah lagu tu suruh pecah. Yang ni sebagai peringatan yang keras kepada sahabat-sahabat dia tu. Imam Nawawi kata hadis ini menunjukkan najisnya daging himar kampung itu. Inilah mazhab kita dan mazhab jumhur ulama, majoriti ulamanya begitu. Hadis ini dalam kitabun nikah dulu sudah diterangkan, kata dia. Syarah dia pun sudah ada di sana. Rekah ceritanya sini, kata dia. Sebab yang sebenar bagi Nabi SAW suruh lerak sini kerana ia adalah najis. Dan bila najis haram, tak boleh makan. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua kata, apa Nabi suruh lerak, Nabi larang, tak boleh makan. Sebab himar itu ataupun keldai itu diperlukan pada masa itu. Dia tidak sepola ni kan, ada kereta motor ke apa,
Zaman itu keledai itulah unta, kuda hak tu lah jadi kenderaan. Jadi kalau pakak wak jadi makanan, akan berkurang kenderaan itu. Sebab itu Nabi SAW larang. Sebab diperlukan. Wal khayla wal bighal wal hamir litarkabuha wazina. Untuk kamu naiki, dia sebut hemar, bagal, kuda tu dalam Quran, untuk kamu naik. Ini sebagai kenderaan. Hak kenderaan ni jangan kamu guna untuk lain. Jangan kamu guna untuk lain. Dengan sebab itu Imam Malik kata bukan kerana najis. Itu Imam Malik kata bukan kerana najis, tetapi kerana diperlukan pada masa itu. Yang ni kalau tidak diperlukan sebagai kenderaan, tak ada dah. Orang tidak bergaya lagi dah dengan hemat. Sebab zaman itu bahkan kenderaan ni timbul hal lain pula, tak apa dah kata dia. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ada juga ulama yang mengatakan yang Nabi suruh lerak sani, tak bui sani, sebab mereka ambil sebelum dibahagi harta ghanimah. Ini harta ghanimah. Harta ghanimah tak boleh nak guna gitu sebelum bagi. Kena bahagi dulu, barulah boleh. Nabi SAW marah tu sebab tu, kata dia, bukan sebab hemar tu tak boleh makan. Tetapi hak moleknya tak usah makan lah. Sebab mengikut dari segi hikmahnya, ulama-ulama kata dia perangai kita ni dia berkait dengan makanan juga. Dia berkait dengan makanan. Sebagaimana makanan ni dia ada kesan kepada tubuh kita dari segi memanas, dari segi menyejukkan, begitu juga dia membentuk perangai. Sebab itulah dalam Islam ni hak kebanyakan ulama tak saya kira lah, hak jajaran tu kan, rimau, singa tak boleh makan tu sebab ia binatang ganas. Takut-takut kita jadi lagu tu juga perangai. Ia tak boleh makan babi tu, salah satu sebabnya sebab babi ni binatang yang tak tahu batas, dia kira sodok saja. Takut jadi perangai kita lagu tu. Hemar ni kan maklum dalam dunia ni, dunia mana pun tahu hemar ni binatang paling bodoh. Takut bodoh dia tu melarat pas kita kan, berat lah. Tu kena kira binatang ni lembu tu bodoh seperti lembu kita kata kan. Bodoh juga. Tetapi dalam banyak-banyak tu hak ni lebih lagi. Sebab apa? Dia patuh sungguh. Kalau lembu tu ada juga ketika dia bikin dia cendah orang, ada juga. Kuda kau hak ni tak dengar kata kau nak sedong orang, ni dah. Sekali je pergi sana mari sini, lepas dia akan pergi, dia akan mari, dia akan mari beratus kali. Lembek pun. Sebab tu orang kata bodoh tu bodoh sepahaman. Takut-takut jadi gitu. Tetapi mungkin mana mazhab ni kan ada kebaikannya, tak boleh kita kata tak ada langsung. Sebenarnya dalam mazhab Malik pun di tempat yang lain Imam Nawawi sudah nukil dah pendapat dia, ada 3 riwayat daripada Imam Malik. Satunya mengatakan harus makan ni, bukan ada kelebihan, ada, harus saja. Yang kedua haram, serupa dengan ramai. Yang ketiganya makruh. Makruh yang berat lah, makruh yang berat. Jadi ada 3 riwayat daripada Imam Malik. Maknanya kalau kita ambil harus itu, ya mungkin dalam keadaan darurat boleh dipakai. Terutama ada hadis dalam Abu Daud, seorang sahabat tu dia kata kita kelaparan sangat, tak ada dah makanan. Lepas pada tu ada hemar, gemuk-gemuk hemar, tapi Tuhan sudah haramkan hemar itu, lagu mana? Nabi SAW kata tak apa, kamu balik masak hemar tu, hak gemuk-gemuk tu. Dalam Abu Daud. Tetapi hadis itu dhaif. Dengan sebab itu ulama tak saya pakai. Tapi kita kalau nak kira lah, kita kalau kita tengok hadis tu maknanya dalam keadaan darurat tu. Dalam keadaan darurat boleh. Bahkan dalam keadaan darurat nah lebih pada tu pun boleh. Lebih pada tu pun boleh. Lepas pada tu ada pergi berlawan dengan Yahudi ni, kenalah Amir tu kena pisah dia sendiri, pedai dia sendiri kena lutut dia ni, lutut dia tu. Matilah dia kerana tu. Bila balik Salamah pun kata wa huwa akhidun biyadi, dia pegang tangan aku, kata dia. Qala falamma ra'ani Rasulullah sakitan, bila Rasulullah SAW tengok aku duduk dia menggepak saudara kan, ataupun katakanlah adik-beradik, berdasarkan setengah riwayat ni. Bila Nabi SAW tengok aku gitu, dia kata malak, apa-apanya? Qultu fidaka abi wa ummi, ku tebus engkau dengan
ayah dan ibuku. Sebab tak inilah makna kutubus tu, gitulah. Za'amu, mereka kata Amir ini sia-sia amalan dia. Hak mati tu, pak saudara dia. Nabi SAW pun kata, siapa kata gitu? Aku pun kata, Fulan dan Usaid bin Hudair Al-Ansari. Nabi SAW kata, Kadzabah ni ada kalanya dengan makna dusta, ada kalanya dengan makna tak betul. Tak betul tu. Siapa kata lagu tu? Bahkan sesungguhnya dia mendapat 2 pahala. Nabi kumpulkan 2 jari, 2 pahala. Dia dapat. Innahu lajahidun mujahid. Sesungguhnya dia seorang pejuang sejati. Pejuang sebenar-benar pejuang ni. Ataupun lajahidun maknanya seorang yang taat, beribadat, taat kepada Allah, dan mujahid pula, seorang yang pejuang pula. 2 begitu. Ataupun seorang pejuang sebenar-benar, pejuang sejati. Qalla arabiyyun masyabiha mithluhu. Jarang sekali ada orang Arab yang berjalan di muka bumi ini seumpamanya. Tak ada, jarang nak jumpa orang Arab berjalan di atas muka bumi ini setara dia tu, lagu dia tu. Siapa lagu tu? Nabi SAW kata. Di sini ada 2 perkara. Yang pertama yang nak bahas, jahidun mujahid. Jahidun mujahid, mana jahidun makna al-jad. Al-jad maknanya serius, seorang yang bersungguh-sungguh dalam amal ibadatnya, seorang yang taat. Mujahid, seorang pejuang fi sabilillah. Itu satu. Yang keduanya, Qadhi Iyad kata ada lagi yang lain. Yang ni cara yang lain. Jahidun mujahid ni adalah lafaz untuk menguatkan, untuk menguatkan mujahid itu. Jahidun mujahid. Ibnul Ambari kata orang Arab kalau dia nak pelebihkan sesuatu tu, dia akan pecahkan daripada lafaz sesuatu tu lafaz yang lain, untuk menguatkannya. Dan mereka i'rabnya dengan i'rab hatulah juga. Misalnya dia kata fulanun jadun mujiddun, lailun la'il, syi'run syair. Dia kata lagu tu. Hak ni pun jahidun mujahid. Dia kata tujuannya nak menguatkan pejuang sejati, dialah pejuang sebenarnya. Nak menguatkan begitu. Kalau kita kata lailun la'il, malam yang gelap semati, malam yang gelap gelita, itu makna lailun la'il. Syi'run syair, maknanya dia ni penyair semati. Penyair semati. Supaya dia tu syair dah. Supaya dia tu syair dah. Bukan orang dia tu syair dah. Begitu. Ada juga Qadhi Iyad kata sesetengah perawi Bukhari dan sesetengah perawi Muslim dia baca gini, innahu lajahada majahida, gitu. Bukan lajahidun mujahid, tapi lajahada majahida. Mana jahada tu fi'il madhi, majahida itu maf'ul dia. Mana dia telah berusaha dengan macam-macam cara, dengan pelbagai cara dia telah berusaha. Itu maksudnya jahada majahida. Ada beberapa cara. Qalla arabiyyun masyabiha mithluhu. Ada yang baca lagu tu. Kalau baca lagu tu sebab tak adilah terjemahnya. Ada pula yang baca qalla arabiyyun musyabihan mithlahu. Dalam setengah-setengah riwayat gitu, dia dekat-dekat tu. Qalla arabiyyun musyabihan mithlahu. Jarang sekali orang Arab menyerupainya. Menyerupainya. Musyabihan dari segi i'rabnya dia jadi maf'ul kepada fi'il yang mahdzuf, iaitu ra'aina musyabihan. Itu maf'ul. Mithlahu jadi maf'ul kepada musyabihan. Itu dari segi i'rab. Boleh juga begitu. Ada juga dalam setengah riwayatnya, setengah-setengah perawi Bukhari, dia kata begini, qalla arabiyyun nasha'a biha mithluhu. Qalla arabiyyun nasha'a biha mithluhu ataupun mithlahu. Jarang sekali orang Arab yang membesar dalam keadaan serupa dia.
Mana membesar dalam keadaan berjual sentiasa. Jarang sekali lagu tu. Jadi itu ada beberapa riwayat. Hak sininya qalla arabiyyun masyabiha mithluhu. Tak apalah. Lepas pada tu Imam Muslim buat mari pula. Haddatsani Abu Tahir. Hak akhir ni, hadis yang terakhir, haddatsani Abu Tahir qala akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab qala akhbarani Abdul Rahman wa nasabahu ghairu ibn Wahb faqala Ibnu Abdullah ibn Ka'b ibn Malik anna Salamah bin al-Akwa'. Supaya tadi lah isi dia supaya tadi je. Tapi dah kita duduk baca ni tak tinggal sanad ni. Nak ayatlah faedah sanad dia tu. Apa yang Imam Muslim ni dia sebut, cuba kita perhati tu selepas daripada Ibnu Shihab kata akhbarani Abdul Rahman. Akhbarani Abdul Rahman. Lepas tu dia kata selain daripada Ibnu Wahab, sebab ni kan Imam Muslim ambil daripada Abu Tahir, Abu Tahir ambil daripada Ibnu Wahab. Selain daripada Ibnu Wahab ni, anak murid Yunus ni ramai lagi orang lain. Tapi orang lain tak ada sebut supaya Ibnu Wahab tu. Orang lain bahkan sebut nasab dia. Abdul Rahman bin Abdullah bin Ka'ab. Gitu. Orang lain sebut. Adapun Ibnu Wahab ni dia tak sebut gitu. Dia sebut lagu lain. Dia sebut lagu mana? Yang ni dengan ataf. Dia sebut Ani bin Shihab qala akhbarani Abdul Rahman wa Abdullah ibnu Ka'ab ibni Malik. Gitu. Imam Muslim tahu itu silap. Tak betul lah betul. Itu dia. Sebab itulah di sini Imam Nawawi pun sebut. Abu Dawud dan Nasa'i dan lain-lain imam meriwayatkan hadis ini dengan isnad ini juga daripada Ibnu Shihab qala akhbarani Abdul Rahman wa Abdullah ibn Ka'b ibn Malik an Salamah. Tu lagu tu. Maknanya Abdul Rahman dan Abdullah dua-dua tu meriwayatkan hadis. Padahalnya hak betulnya Abdul Rahman bin Abdullah, bukan Abdul Rahman dan Abdullah. Abdul Rahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Abdul Rahman tu anak pada Abdullah. Jadi Abdul Rahman yang meriwayatkan itu, Abdullah tu tidak meriwayatkan. Tapi kalau mengikut riwayat Ibnu Wahab itu, maknanya kedua-dua meriwayatkan. Kedua-dua meriwayatkan. Dan tidak nampak di situ bahawa Abdullah ni ayah kepada Abdul Rahman. Padahal Abdullah tu ayah kepada Abdul Rahman di sini. Sebab itu Imam Muslim dia tahu ni dia ambil Ibnu Wahab. Ibnu Wahab keliru di sini, tapi dia tak ikut. Sebab apa? Dia kata selain daripada Ibnu Wahab, orang lain kata Abdul Rahman bin Abdullah, bukan Abdul Rahman dan Abdullah. Kalau awak mari hak tu boleh jadi keliru lah. Dia betul. Itu makna Imam Muslim ni seorang yang mahir berhubung dengan sanad perawi-perawi. Sebab dia betul. Abu Daud pun bila dia kemukakan riwayat tu Abdul Rahman dan Abdullah, dia kata gini. Ni cuba kita perhati. Qala Abu Daud. Kalau orang belajar Abu Daud, dia biasalah qala Abu Daud. Lepas pada dia mari itu Abdul Rahman dan Abdullah, dia mari hadis tu dia pun kata qala Abu Daud qala Ahmad bin Salih as-sawab an Abdul Rahman ibn Abdullah ibn Ka'ab wa Ahmad bin Salih hadha huwa Syekh Abi Daud fi hadha al-hadith wa ghairihi wa huwa riwayatun an Ibn Wahab qala al-huffaz wal wahmu fi hadha min Ibn Wahab faja'ala Abdullah ibn Ka'ab rawiyan an Salamah waja'ala Abdul Rahman rawiyan an Abdullah walaysa huwa kadhalik. Itu dia disebut. Dia kata Ahmad bin Saleh kata hak betulnya Abdul Rahman bin Abdullah bin Ka'ab, bukan Abdul Rahman dan Abdullah. Ahmad bin Saleh ni siapa? Tok guru Abu Daud lah dalam meriwayatkan hadis ini. Dan dia mengambil daripada Ibnu Wahab, huffaz hadis, hafiz hadis, kata hadis ini ada waham di dalamnya. Waham mana? Situ salah tu. Waktu tu salah. Dengan sebab itu kita kata sok muda di dalam kitab-kitab hak paling sahih pun boleh kata hak ni salah.
hak ni keliru orang ni, hak ni orang ni waham, boleh kata. Memang salah pun. Tengok sini. Tapi kalau Quran kata ni salah, kata ni tak boleh. Tak boleh. Ngucap semula kalau kata lagu. Quran tak boleh. Hadis boleh. Misalnya ni banyaklah jumpa sama. Kalau orang baca hadis jumpa sama. Sebab tu hafiz hadis kata ini waham, keliru. Siapa yang keliru? Ibnu Wahab tu. Ibnu Wahab tu orang tak Juh tu soalan masalah keliru ni boleh berlaku. Bukan manusia. Dia terlupa celaru fikiran tu tak ingat, boleh berlaku. Tersasul, boleh berlaku. Bukan makna bila kita kata perawi ni baik, maka kita kata semua hadis mesti betul. Dah. Tak ada siapa ulama hadis kata lagu tu. Misalnya ni Imam Muslim tak terima Ibnu Wahab. Tapi dia ambil daripada Ibnu Wahab, dia baiki tu alah betul tak apa. Dengan cerita kedudukan sebenarnya lagu mana. Jadi seseolahnya Abdul Rahman itu meriwayatkan daripada Abdullah tu meriwayatkan daripada Salamah. Padahal ada. Ataupun Abdul Rahman dan Abdullah kedua-duanya meriwayatkan daripada Salamah. Padahal yang meriwayatkan Abdul Rahman seorang. Dan keliru, nampak macam Abdullah ni bukan ayah kepada Abdul Rahman, padahalnya Abdullah tu ayah kepada Abdul Rahman. Tu bendanya. Tu benda kelirunya. Lepas tu dari segi hadis serupa tak ada je. Cuma dia kata Salamah kata bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang daripada Khaybar, aku pun kata wahai Rasulullah, izinkanlah aku nak mengungkapkan rajas syair ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam katalah. Umar pun kata aku tahu dah mu nak kata gapo. Ya ni hak pak cik mu kata tu lah. Dia pun baca hak tu juga lah, memang sungguhlah. Tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata betul tu. Benar engkau. Wa anzilan sakinatan alaina dan seterusnya. Bila aku selesai baca rajas itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata di dalam riwayat ni kadang-kadang dia ada dulu, kemudian dia ada hadzaf, dia ada ringkas sana sini, dia ada. Tadi nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata siapa baca. Sini pula siapa tu? Siapa tu? Sebab tu Imam Muslim cuba perhati, dia letak di hujung riwayat hak lagu ni. Cuba perhati. Hak ada masalah lagu ni tidak. Hak yang terakhir kali. Padahal tu bab lain dah. Tu cara dia. Itu kaedah Imam Muslim. Kalau hadis ada masalah, dari segi sanad dia tak apa jelas, dari segi isi dia tak apa jelas, dia akan letak di hujung. Macam ni. Saat ni dia kata, izinkan saya. Rasulullah pun izin lah. Apa yang dia kata? Siapa dia ni pula? Apa Nabi kata siapa dia ni pula? Tahu dah kan orang ni kalau duduk depan dia. Ni orang panggil hadis mukhtasar. Kadang-kadang ringkas ni mengelirukan. Ringkas ni mengelirukan. Maksud dia nya, mula-mula Nabi dengar dah ada orang duduk berlagu. Lepas tu Nabi tanya siapa. Lepas tu kira-kiranya Nabi pergi dekat dia, jumpa dengan dia kan. Dia pun minta izin nak ungkapkan hak pakcik dia ungkap sebelum tu. Alah pergi ke Khaybar tu kan. Pada tu pakcik dia mati, dia pun baca hak tu. Gitu. Dia kadang-kadang hadis ni ada takdim, ada takhir. Hak sepatutnya dikemudiankan, didahulukan. Hak sepatutnya didahulukan, dikemudiankan. Itu jadi keliru. Jadi mengelirukan. Dia pun kata qultu qalahu akhi. Jadi siapa dia kata? Saudara saya lah kata dulu. Saudara saya lah kata. Dia sebut saudara pula di sini. Sedangkan hak dulu tu pakcik dia. Sebab kita kata tadi lah, boleh jadi berlaku pakcik pun boleh, saudara seibu pun boleh. Sebab apa, zaman jahiliah dia tak kisah sangat dari segi menikah-nikah ni. Menikah ni tak kisah sangat. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata seperti tadi lah juga. Qala faqultu ya Rasulullah inna nasan, dia pun kata wahai Rasulullah, orang tak say doa ke dia ni. Solah di sini bukan makna tak say sembahyang, tak say doa ke dia. Mereka kata dia dimati dengan senjata dia sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata seperti tadilah, ma tajahidan mujahidan. Ibnu Syihab berkata, saya bertanya anak Salamah bin Al-Aqwa', dia cerita kepada saya daripada ayahnya supaya tu juga. Cuma dia kata bila saya kata inna nasan yahabuna, tak say takut nak sembahyang ataupun nak
selawat ni doa kepada dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kadzabu, mereka tak betul. Ma tajahidan mujahidan falahu ajruhu marratain, dia dapat dua pahala, dia dapat dua pahala. Gitu. Dia dapat dua pahala, kata dia. Jadi habislah di situ cerita Khaybar ini. Dan lepas pada tu masuk pula cerita Ghazwah Ahzab. Ghazwah Ahzab iaitu Khandaq. Ini cerita tidak panjang mana. Tapi kalau kita baca ni kiranya tak ada. Oleh kerana ada saudara kita minta ana bagi penjelasan berkenaan dengan Rajab ni. Muka bulan Rajab kan ni cara kau puasa, cara gapo, ramai lagi orang keliru. Ramai lagi orang keliru, orang tak tahu yang sebenarnya tidak ada asasnya. Jadi malam ni kita nak ceritalah pasal tu sikit hujung ni. Jadi hadis tu kita petiskan tu dulu. Cuma nak cerita pasal Rajab ni. Seperti sudah disebut dah semalam dalam kuliah Abu Daud, bahawa tidak ada satu pun hadis yang sahih tentang kelebihan Rajab ni. Semua ulama kata gitu belaka. Adanya hadis maudhu, paling tinggi pun ada dhaif sangat. Maknanya tak boleh pakai. Kita nak tengok sekarang ni dalam kitab hadis maudhu. Kitabnya banyak, serupa lagu tu, kitab mana-mana pun. Cuma ini sebagai contoh saja. Beberapa hadis yang selalu berlega-lega tersiar dalam masyarakat kita, antaranya yang pertama, misalnya Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab bulan Allah, Sya'ban bulan aku, Ramadan bulan umatku. Lepas tu seterusnya dia ada. Sesiapa yang berpuasa, kita terjemah selalulah, sebab dengan baca tu jadi masa tak ada ni. Kita nak peringkat, sesiapa yang berpuasa bulan Rajab 2 hari, dia dapat pahala 2 kali ganda. Dan timbangan setiap kali ganda tu serupa dengan gunung dalam dunia. Pahalanya. Kemudian dia sebut pahala orang yang puasa 4 hari, puasa 6 hari, puasa 7 hari, puasa 8 hari dan seterusnya sampai kepada 15 hari. Atau apa kata Syaukani dalam kitab Al-Fawaidul Majmu'ah fil Ahadithil Mawdu'ah, dia kata apa? Wa huwa hadithul mawdu'. Wa fi isnadihi, dalam isnadnya ada Abu Bakar bin Hasan An-Naqqash, wa huwa muttaham, dia dituduh reka hadis. Ini orangnya. Kisai yang tersebut dalam isnad ini majhul. Wa qad rawahu sahibul La'ali an Abi Sa'id Al-Khudri. Imam Suyuti dalam Al-La'ali'ul Masnu'ah fil Ahadithil Mawdu'ah juga ada kemukakan hadis ini. Dia kata lagu tu juga. Bukan seorang lah ulama, bukan seorang. Setengah-setengah orang dia kata, oi ini Syaukani kita tak sepakat, kaum muda, dia kata Syaukani ni alim besar, alim besar dia ni, bukan calon-calon orang. Dia buat usul fiqh 4 mazhab, lebih pada 4 mazhab, macam-macam kitab dia tulis. Kalau kita tak say Syaukani, tengok Sayuti, tak apa Sayuti, Syafi'i, dia kata lagu tu juga. Sayuti kata lagu tu. Hafiz Ibn Hajar Syafi'i, dia kata lagu tu juga. Dalam Tabyinul Ajab fi Fadaili Rajab, dia kata tak ada satu pun sahih, maudhu' saja. Hafiz Ibn Hajar Syafi'i, apakah lah waktu Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, kita jumpa dah dulu, dia kata tidak ada satu pun hadis, tak ada berkenaan dengan ni. Ibnul Jauzi dalam kitab dia Al-Mawdu'at juga mengumpulkan hadis maudhu', ada sebut, dia juga kata maudhu'. Tak lagi. Lepas pada tu banyak lagi lah. Sesiapa puasa 3 hari bulan Rajab, ditulis dia dapat pahala puasa sebulan. Siapa ni yang bergomong sangat orang ni kan, sesiapa yang puasa 7 hari bulan Rajab, Allah SWT tutup 7 pintu neraka daripada dia. Dan sesiapa puasa 8 hari bulan Rajab, Allah SWT buka 8 pintu syurga untuk dia.
Dan sesiapa puasa separuh bulan Rajab, Allah SWT akan hisap dia dengan ringan seksa. Kalau hisap pun hisap mudah, hisaban yasira, kata dia. Hak tu ya orang bergoma sangat tu, rupanya hak mengaru, hak tersebar tu. Bacalah hak ni. Qala fil la'ali, Sayuti kata. Dia pun ambil daripada Sayuti. Syaukani ambil daripada Sayuti. Selepas dia ba'da an rawahu an Aban an Anas marfu'an, dia kata la yasihu. Aban matruk, ulama tak pakai dia ni. Amar bin Azhar reka hadis, kata dia. Thumma qal, kemudian dia kata, Suyuti kata, Abu Syekh telah beriwayatkan daripada Ibnu Ulwan, daripada Aban, dan Ibnu Ulwan wadda' reka hadis. Tak boleh pakai. Hak mananya orang dia pakai. Lepas tu hadis lagi, bulan Rajab ni bulan besar. Sesiapa yang puasa satu hari, Allah SWT tulis supaya puasa 1000 tahun. Oh, parah. Ibnu Syahin meriwayatkan ini daripada Ali secara marfu' dalam Al-La'ali'ul Masnu'ah. Sayuti juga, dia kata la yasihu. Harun bin Antara rawa yarwi al-manakir. Ni orang tak pakar belaka. Lepas tu hadis lagi, sesiapa puasa satu hari bulan Rajab sama seperti puasa sebulan pula. Tadi puasa 1000 tahun. Nah, ni sama sebulan pula. Khatib beriwayatkan daripada Abi Dzar marfu'. Dalam isnad dia ada Furat bin As-Sa'ib, matruk perawi ni. Orang tak pakai. Ibnu Hajar dalam Amali dia kata, hak ni sepakat. Riwayat ini daripada Furat bin As-Sa'ib. Semua orang kata dia dhaif dia. Rishdin bin Sa'ad dhaif juga. Hakam bin Marwan perawi hak tu juga dhaif belaka. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai belaka. Lepas tu hadis, sesiapa yang menghidupkan malam bulan Rajab, yang ni semaya pula tengah malam tu, dan puasa pada siangnya, Allah SWT beri makan buah dalam syurga kepada dia. Hak ni Sayuti dalam Al-La'ali, dia kata daripada Husain bin Ali marfu'an, dan dia kata maudhu'. Hadis ini maudhu'. Sayuti kata afatnya, penyakitnya duduk mana, iaitu Hafaz bin Mukhariq. Dia ni hak rekod hadis. Lepas tu dia ada setempat lagi. Ini tempat berkenaan dengan hari-hari dan bulan-bulan. Di situ tempat lain tu perkara yang sama disebutkan. Perkara yang sama disebutkan, iaitu hadis sesiapa yang memperbanyakkan istighfar pada bulan Rajab. Setiap waktu pada bulan Rajab ni Allah SWT memerdekakan orang daripada neraka. Dan Allah mempunyai bandar-bandar yang tidak dapat dimasuki kecuali oleh orang yang puasa Rajab. Ini kita cerita hak mengarut ni. Cerita hak mengarut ni, riwayat ni untuk tahu. Bukan betul, tak boleh. Bukan hadis. Dalam Zain dia kata isnadnya asbaq, laisa bi syai', tak pakar sikit abu. Lagu ni duk riwayat. Berhubung dengan Rajab malam dan siangnya, sesiapa yang puasa pada waktu siang dan buat ibadat pada waktu malam, dia seperti orang yang puasa 100 tahun pahalanya. Isnad dia ada Hayyaj. Ni pun orang tak pakai. Begitu juga dia marilah ni. Banyak lagi riwayat-riwayat ni, sehingga Hafiz Ibn Hajar tulis satu kitab kira Tabyinul Ajab, menyatakan heran, pelik kita, mari mana hadis banyak gini ni, kelebihan Rajab. Kalau tengok dalam kitab-kitab besar tak ada. Lepas tu dia banyak lagi ni. Kalau nak baca susah, itulah. Masa kita pun tidak mengizinkan. Begitu juga hadis Rajab ini bulan Allah yang bisu. Allah SWT mengkhususkan bulan itu untuknya. Sesiapa yang berpuasa pada satu hari bulan Rajab, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, dia akan mendapat keredaan Allah yang maha agung. Fi isnadi matrukan, supaya tak lagi. Supaya juga Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahru ummati, supaya tak boleh pakai. Begitu juga tentang kelebihan Rajab daripada bulan-bulan yang lain ni, seperti kelebihan Quran daripada sekalian kalam. Ibnu Hajar kata maudhu'. Ali bin Ibrahim Al-Attar dalam risalah dia kata apa-apa yang diriwayatkan berhubung dengan kelebihan
puasa bulan Rajab, fakulluhu maudhu', semuanya maudhu'. Itu dia. Dhaif dan dhaif, tidak ada asalnya. Tidak ada asalnya. Dhaif yang tidak ada asal ni maudhu'. Kalau dhaif tu dhaif sikit-sikit, dia ada asal lagi, itu mengikut istilah ulama. Ada asal, hadis ini ada asalnya. Bila dia kata tak ada asal tu, tak ada asal, tak lagi kan. Lepas tu dia kata Abdullah Al-Ansari, dia tidak puasa bulan Rajab, dan dia larang orang puasa bulan Rajab. Dan dia kata tidak ada satu pun hadis yang sahih berhubung daripada Nabi SAW berhubung dengan kelebihan Rajab. Tak ada. Dia kata wakadha, begitulah apa yang dilakukan di zaman ini. Zaman itu pun ada lama dah ni cerita ni, tak cakap habis ni. Ada ni orang yang mengeluarkan zakat pada bulan Rajab, hak tu berpahala, tak ada asas berlaku. Ada pula keluar zakat pada bulan Rajab. Khususlah. Begitu juga buat umrah buat umrah lebih pada bulan Rajab, tak ada berlaku. Serupa je bulan mana-mana, tidak ada asal berlaku. Lepas tu hak tersebar di kalangan orang awam ke apa dia? Puasa mula-mula hari Khamis bulan Rajab. Semuanya ini bid'ah, kata dia. Bid'ah. Di antara hak diada-adakan berhubung dengan bulan Rajab dan Syaban ini, buat ibadat lebih pada bulan lain. Pada bulan lain tak cara. Tu tak ada asas berlaku tu. Lepas tu ada lagi riwayat Allah SWT suruh Nabi Nuh buat perahu pada bulan Rajab, dan suruh orang-orang mukmin berpuasa bersama Nabi Nuh. Itu mengaruh belaka, maudhu' belaka. Maudhu'. Ini hak dalam kitab. Kalau kita tengok dalam kitab Faidul Qadir, syarah kepada Al-Jami'us Saghir, supa mana-mana tengok supa. Kita nak tengok ni. Di bawah hadis Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahru ummati, dalam kitab-kitab besar tak ada, kitab-kitab utama. Suyuti sebut ni riwayat Abul Fath bin Abil Fawaris dalam amalinya daripada Hasan Al-Basri mursalan. Riwayat ini secara mursal. Lepas tu dia buat tanda dha', makna dhaif. Dhaif. Tadi kita sebut dah berapa ramai ulama kata maudhu'. Waktu tu tak apalah, kalau nak sebut sininya dia kata Rajab ini satu bulan yang dimuliakan pada zaman jahiliyah. Ada setengah-setengah orang dalam mazhab Syafi'i, dia kata bulan Rajab ini adalah bulan haram yang paling mulia. Qala Ibnu Rajab wa ghairuhu. Ibnu Rajab, dia pun nama Rajab juga. Ibnu Rajab, Ibnu Rajab, tapi dia ni orang sunnah ni. Wa ghairuhu, dan lain-lain kata wa huwa mardud, tak boleh pakai hak tu kata lagu tu. Wal asah, hak betulnya lagu mana? Annal afdal ba'da Ramadan al-Muharram, hak tu al-Muharram. Selepas Ramadan Muharram, hak lebih. Lepas tu tak apa. Lepas tu dia sebut dalam kitab As-Siratal Mustaqim, ada sebut tidak sabit daripada Nabi SAW berhubung dengan kelebihan Rajab kecuali saja hadis, iaitu apabila masuk bulan Rajab, Nabi kata Allahumma barik lana fi Rajab. Itu je. Dan tidak sabit hak selain daripada tu. Bahkan dia kata kebanyakan hadis hak dinukilkan itu daripada Nabi SAW itu kadzibun, dusta semua dusta. Kalau nak ada pun hak tu pun ulama kata dhaif. Tak kuat juga. Kalau nak ada pun sekat tu, nak doa bulan mana-mana boleh. Semoga Tuhan berkati kita dalam bulan ni. Nak berkat semua, bukan bulan Rajab saja perlu berkat, hak lain pun ada. Apa pada tu dia kata kadzib. Wa qala an-Nawawi, dia sebut Imam Nawawi kata lam yathbut, tidak sabit berhubung dengan puasa Rajab nadbun,
sunat, galakkan tak ada. Larangan pun tak ada, hak khusus. Larangan pun tak ada, bi'ainihi khusus begitu. Tetapi asal puasa itu ada. Jadi bulan mana-mana puasa itu ada kan. Hari Isnin di Khamis ada juga kan bulan Rajab. Ayyamul bid itu. Hak bulan cerah, malam-malam bulan cerah tu kan. Hak tu ada juga bulan Rajab. Supaya bulan-bulan lain hak tu ada. Hak tu jelah. Tapi hak khusus selain daripada hak tu tak ada. Imam Nawawi kata lagu tu. Lepas tu dia kata sebut Abul Fath bin Abil Fawaris. Hadis tadi ambil daripada Abul Fath bin Abil Fawaris dalam amalinya daripada Hasan Basri secara mursalan. Secara mursal, bukan secara marfu'. Tak sampai ke Nabi. Tak ke Hasan Basri. Hasan Basri tahu ayat gitu. Hasan Basri tahu mana? Siapa dia ayat ke dia? Sahabat mana ayat? Iya ke Hasan Basri ayat? Lah pakai orang kaitkan dengan nama dia saja. Lepas pada tu, kalau iya dia kata, apa hukum ulama tentang mursalat ataupun marasil Hasan Basri ini? Cuba tengok. Hafiz Az-Zainul Iraqi dalam Syarah Tirmizi, dia kata hadithun dha'ifun jiddan. Dha'if terlajuk ni. Huwa min mursalatil Hasan. Ini termasuk dalam mursalat Hasan Basri. Rawainahu fi kitab at-Targhib wa at-Tarhib lil Asfahani. Dan dia wa mursalatul Hasan la syai'a 'inda ahli al-hadis. Mursalat Hasan Basri ni kalau dia kata tak ada sanad atas tu, tahu-tahu Hasan kata. Apa tu Hasan kata tu gini. Mursalat Hasan Basri ni di sisi ulama hadis la syai', tak ada gapo nilainya. Tu bendanya. Lagu mana kita nak pakai? Wala yasihu fi fadli Rajab hadis. Tidak ada satu pun hadis yang sahih berhubung dengan kelebihan Rajab. Ini kata Hafiz Iraqi. Siapa dia? Tok guru kepada Hafiz Ibnu Hajar. Supaya kalau kita tengok kitab mana-mana pun lagu tu. Bahkan Imam Ahmad meriwayatkan, dia sebut Sayyidina Umar kalau orang puasa bulan Rajab dia pegang tangan makan, kata dia. Dia panggil mutarajibin. Kalau selagi tak makan dia bahar tangan. Apa gitu mo tu sahabat tu. Kalau benda ni benda molek, kita kata apa dapat ke puasa molek. Tengok kita tak faham kaedah. Kita tak faham kaedah. Kalau tidak tepat dia tak boleh. Fatihah tu molek, tapi tak boleh baca dalam rokok. Fatihah tu boleh, tapi tak boleh baca dalam rokok. Dia kena ikut cara hak Nabi ajar. Gitu caranya. Tak boleh ikut serah, tak boleh. Masyarakat kita ni ramai yang tersebar, dia ikut serah. Dia kira gitulah. Puasa kan molek. Apa tak boleh puasa? Kita pun tidak kata tak boleh puasa bulan Rajab tu, hari Senin Khamis tu. Bulan Rajab pun ada juga boleh puasa. Hak kita kata saat ni dengan berpandu ke hadis-hadis hak maudhu' saat ni, ada kelebihan tu nak mari mana kalau tidak hadis maudhu'? Dah ulama kata tak ada. Duduk percaya ada kelebihan tu mari mana? Mari je daripada hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni tak boleh pakai. Orang yang menyebarkan hadis maudhu' ni dosa besar. Semua ulama kata lagu. Bahkan Imamul Haramain kata bukan setakat dosa besar, jadi kafir dia kalau rekod hadis. Kena ngucap semula. Siapa gitu mau? Lepas tu kita apa kelebihan? Penat saja, buat lapar saja, tak ada faedah. Dan Nabi tak ada royak. Sahabat pun marah gitu mau. Abu Bakar ada dia tahu anak beranak dia duduk isi air, buat air lah kita kata. Bukan hari Rajab ni nak buka puasa. Dia tahu, dia pergi pecah habis. Maknanya dia kata ni hak orang jahiliah muliakan. Apa yang kita muliakan? Tak ada dalam Islam, tak ada. Maknanya hak tersebar dengan meluas ini benda yang tidak ada asal, mengaruh. Tak tahulah mari mana. Silap lah kalau ada lah orang mengaji dia ayat mana dia. Silap benar tu. Baca kat dulu kitab tu. Biarlah tak saya tengok dalam mazhab lain. Tengoklah ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i dia kata gana. Supaya je masalah ni bukan masalah mazhab apa ni. Supaya semua kata tak boleh. Sia-sia saja. Jadi kesimpulannya hak puasa Rajab, hak puasa Syakban, setengah orang tu tu. Yang malangnya, yang sedihnya, ustaz pun duduk buat lagu tu. Ustazah pun duduk buat lagu. Tak tahu lah dia ngaji lagu mana.
Tapi yang lebih sedih lah kalau kita royak tau, dia celak mata. Dia celak mata, padahal dia tak tahu ke satu. Dia baca kau kitab-kitab ni, dia ikut tok nenek macam gitu. Tak boleh lagu tu. Kalau Tuhan marah orang-orang kafir ni, dia kata kita tahu mana, kita ikut tok nenek. Bukan dia marah orang kafir, perangai tu dia tak sibuk. Kita ada lagu tu gitu. Kalau dia marah orang Yahudi sifat lagu ni, kita pun tak boleh juga kalau ada sifat tu. Tak boleh lah tu sifat yang keji. Jenis ikut orang dulu, tak tahu apa cerita. Kalau dia tu padas ngerti ngaji molek lagu ni, akan jumpa lagu ni, tak sebuka kitab mana. Memang lagu tu. Tapi duk saya bahas macam Lepas tu kalau ada orang canggah, dia kata orang ni gini-gini pun. Tak ada pasal-pasal. Tak ada pasal-pasal. Cara tak baca langsung tu. Kita harap maknanya bola. Bola. Hak mengajar-ngajar tu bola. Boleh dosa. Dia ingat kau mengajar-ngajar ni boleh pahala kau. Mesti boleh pahala. Kalau mengajar hak mengarut dosa, lebih besar lagi dosa pada hak lain. Buat maksiat. Nak kan orang duduk pakar gitu tu macam hak Nabi. Padahal dek pun. Dosa berat lagi tu. Tak sia-sia mengajar. Mengajar tu pun kata boleh pahala besar pun. Hak Nabi kata orang hak lebih orang mengajar ni, mengajar hak betul hak dia. Kalau tak betul lagu ni, siapa orang duduk pegang hak bukan sunnah ni, lebih daripada sunnah. Kalau orang royak hak sunnah jadi bertegar, jadi nak marah, bahaya tu lagu tu. Kalau dia tolak hak tu, orang royak betul hak Nabi, dia tak percaya orang. Tak apa, tengok kita. Tapi kalau dia tolak juga, dia kata hak Nabi juga, padahal Nabi tidak kata, rosak dia. Dia main. Maknanya dia buat main-main dengan Nabi SAW. Apa maknanya percaya kepada Rasul-Rasul, percaya kepada Nabi? Kita kan kata nak pakai ulama dah ni. Kadang-kadang orang kata orang mengajar hadis dia kira hadis, dia tak boleh pakai ulama. Bila tak boleh pakai ulama dah ni. Ya demo kata lagu tu ulama mana? Tak ada ulama, tak ada hadis. Nafsu saja. Ingat nak buat kebajikan dengan benda yang zahirnya molek. Jangan. Bukan lagu tu cara kita. Sebab itulah Sayyidina Ali dia marah orang nak semaya sunat sebelum maya raya. Orang tu kata apanya? Bukan semaya tak kan Allah SWT nak seksa saya pergi semaya ni. Bukan semaya. Tak boleh. Sayyidina Ali kata boleh jadi Allah akan seksa kamu dengan sebab kamu langgar hak Rasulullah. Rasulullah tak pernah buat. Tak boleh main-main benda ni. Kita tak boleh buat kiyah-kiyah gitu. Kiyah ni benda hak dunia ni boleh lah. Bak muamalat kau bak gapo ibadat tak boleh nak kiyah-kiyah. Kalau boleh kiyah-kiyah dah lah situ. Apa Sayyidina Ali tak kiyah? Dah sembahyang boleh kan? Tak boleh. Banyaklah contoh-contoh kita tengok sahabat-sahabat tak boleh terima benda ni. Bila tak boleh terima, dah kita ni ahlus sunnah kan? Ikut sunnah yang betul. Kalau ikut hadis palsu tu bukan sunnah. Itu makna kita tak ikut Nabi. Kita kata kita ahli sunnah wal jamaah, sahabat. Ada sahabat tak boleh terima ni, Nabi tak boleh terima, apa yang kita pakai juga. Maknanya kita ni pada hakikatnya bukan ahli sunnah wal jamaah pun, dakwa saja. Itu bahayanya. Lepas tu kita akak derak ahli sunnah, buat malu kat orang. Buat malu kat orang. Kena baca dulu kitab-kitab ni. Sekarang itulah dulu. Masa kita pun tidak mengizinkan. Wallahu a'lam.